الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القربي وجلي كربي والحقني بأهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظراه يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله صلوا معنا يا إخواني على العدنان بالآمان دائما مع أهل الله 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 أغثنا
الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القربي واجلي كربي والحقني بأهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظراه يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول
syi'ta sahla. Ada tak suara? Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ada? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Matan Az-Zubad karangan Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i, anjurang Madrasah Irsyadiyah. Jazakumullahu anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, okey. Wa in ta'akhkhar anhu aw taqaddama bi ruknayil fi'laini thumma 'alima wa arba'in tammat min at-tiwali lil 'udhri wal aqwalu kal af'ali. Ya gaya tu. Ha? Kita macam ni. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat mengikut imam. Benda perbincangan berkenaan dengan benda syarat mengikut imam. Jadi kita sebagai makmum di sana ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk sah sembahyang kita. Kalau tidak, maka tidak sah sembahyang makmum itu. Antara syarat mengikut imam ataupun antara perkara yang diwajibkan kepada makmum ketika dia menjadi makmum adalah kena mengikut imam. Makmum itu tidak boleh mendahului imam dan makmum itu tidak boleh tertinggal daripada imam. Makmum tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh tertinggal daripada imam. Makmum yang mendahului imam dengan satu rukun, maka perbuatan itu adalah berdosa. Tu imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Tu imam tak iktidal lagi, dia bangun iktidal dah. Dengan sengaja. Dengan sengaja perbuatan tersebut berdosa namun ia tak membatalkan sembahyang. Bila batal sembahyang? Batal sembahyang apabila makmum saat itu membuat sebelum daripada imam dengan dua rukun fi'li. Betul tak? Dua rukun fi'li. Jadi tu imam tak buat, dia buat. Maka batal sembahyang makmum. Apabila dia selesai kepada rukun fi'li yang kedua, nak pergi kepada rukun fi'li yang berikutnya. Sebagai contoh, tu imam masih lagi berada dalam qiyam, makmum rokok. Tu imam dah rokok lagi. Lepas tu imam dah rokok lagi, makmumnya iktidah. Okey. Makmum turun kepada sujud kalau dia tidak niat mufaraqah lah. Maka apabila dia lepas dah daripada hak qiyam, maka batal sembahyang makmum tersebut. Okey, boleh faham? Perbuatan tersebut haram, ia membatalkan sembahyang. Okey. Tetapi ketika makmum tersebut jahil ataupun ketika makmum tersebut tidak tahu, maka ketika itu tidaklah membatalkan sembahyang. Cuma ketika dia tahu, wajib dia kena ikut semula imam. Okey, dikatakan wa in ta'akhkhara anhu, jika terkemudian ia makmum anhu anil imam. Maksud dia terkemudian, maksudnya lambat makmum mengikut imam. Tu imam rokok, makmum dah rokok lagi. Tu imam i'tidal, makmum tak i'tidal lagi. Au taqaddama, ataupun terdahulu ia. Maksudnya tu imam dah rokok, makmum bahan dah rokok. Tu imam dah i'tidal, makmum bahan dah i'tidal. Terkemudian atau terdahulu biruknayil fi'laini, dengan dua rukun fi'il keduanya. Okey, dengan dua rukun fi'li. Di sana ada rukun fi'il, di sana ada rukun qauli, di sana ada rukun qalbi. Kita dalam sembahyang, rukun sembahyang dia terbagi kepada 3. Yang pertamanya rukun dia dipanggil rukun qalbiyun. Qalbi makna benda zat? Hati. Rukun yang dinisbahkan kepada hati. Rukun yang dilakukan oleh hati. Rukun yang dilakukan oleh hati benda? Niat. Okey, niat adalah rukun qalbi nama dia. Yang keduanya dia panggil rukun qauli. Rukun yang dilakukan oleh perkataan. Dia nisbah kepada perkataan. Yang dilakukan oleh lidah.
yang mesti kena kata rukun tersebut. Yang pertamanya takbiratul ihram. Yang keduanya baca Fatihah. Yang ketiganya baca tasyahud akhir. Yang keempatnya benda selawat kepada Rasul dalam tasyahud akhir. Yang kelimanya salam. Okey, itu dipanggil benda rukun qauli. Yang ketiganya adalah rukun fi'li. Rukun fi'li sebagai contoh qiyam, sebagai contoh rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Okey, itu dipanggil benda rukun fi'li. Okey, dengar molek. Seorang makmum yang tertinggal daripada imam dengan dua rukun fi'li, ataupun seorang makmum yang mendahului imam dengan dua rukun fi'li, kalaulah berlaku perkara tersebut kerana jahil ataupun kerana terlupa, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Ia tidak membatalkan sembahyang. Baik. Itu maksud wa in ta'akhkhar anhu aw taqaddama bi ruknayil fi'lain thumma alima, kemudian mengetahui ia. Jadi hak ni tak batal sembahyang walaupun menyalahi imam. Thumma alima, kemudian mengetahui. Perkataan mengetahui di sini ia memberi maksud bahawasanya masa dia buat tadi dia jahil ataupun dia dalam keadaan lupa. Lepas tu dia tahu. Okey, boleh faham? Perkataan thumma alima memberi maksud bahawasanya tadi dia tertinggal daripada imam dengan dua rukun fi'li, ataupun dia buat sebelum daripada imam dengan dua rukun fi'li dalam keadaan dia jahil ataupun terlupa. Maksudnya tertinggal daripada imam, terdahulu daripada imam dengan dua rukun fi'li, ia tidak memberi mudarat kepada sembahyang, ia tidak mencederakan makmum, sembahyang makmum ketika makmum menjadi makmum kepada seorang imam, kalau ia berlaku dengan jahil ataupun berlaku dengan terlupa. Sebab tu dia kata thumma alima. Berbeza kalau perbuatan tersebut disengajakan. Sengaja terlewat daripada imam dengan dua rukun fi'li, ia membatalkan sembahyang makmum. Okey, boleh faham tak? Tu imam rakaat, tidak rakaat lagi. Okey, tu imam i'tidal, tidak rakaat lagi. Tu imam bergerak turun kepada sujud melepasi hak qiyam, maka batal sembahyang makmum tersebut. Kalau sekiranya disengajakan dan tanpa sebarang keuzuran. Betul? Tanpa sebarang dia keuzuran. Kerana di sana ada keuzuran yang dimaafkan makmum tertinggal daripada imam, walaupun melebihi daripada dua rukun fi'li. Okey, boleh faham tak? Baik. Ataupun begini, tu imam rakaat, makmum dak rakaat lagi. Tu masalah, bukan. Tu masalah tertinggal. Yang keduanya, makmum mendahului imam. Kalau sengaja tahu hukum haram, batal sembahyang. Tu imam dak rakaat lagi, makmum rakaat dah. Tu imam duduk dalam qiyam, makmum rakaat. Tu imam duduk dalam qiyam, makmum i'tidal. Tu imam duduk dalam qiyam lagi, makmum turun kepada sujud, melepasi sahaja hak qiyam, maka ketiga tu batal sembahyang makmum tersebut. Ataupun makmum rakaat, lepas tu tu imam dah rakaat, makmum i'tidal, tu imam rakaat. Okey, makmum i'tidal, tu imam rakaat. Lepas tu makmum turun kepada sujud, tu imam baru i'tidal, juga batal betul sembahyang makmum, kerana ia mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Sebab dia buat rakaat sebelum daripada imam, buat i'tidal pun sebelum daripada imam. Sama ada imam teguh rakaat lepas daripada dia rakaat ataupun tidak, itu nombor dua. Okey, boleh? Baik. Melainkan kalau ketika ada keuzuran, jahil ataupun dia tidak tahu hukumnya. Jadi perbuatan begini tidak membatalkan sembahyang. Katanya wa arba'in tammat min at-tiwali, dan 4 ataf pada ruknai al-fi'lain. Maksudnya terkemudian daripada imam, terdahulu daripada imam dengan 4 rukun, ataupun terkemudian daripada imam dengan 4 rukun. Terkemudian daripada imam dengan 4 rukun.
tamat yang sempurnalah ia 4 rukun. Minat tiwali, daripada rukun-rukun yang panjang. Lil udhri, kerana keuzuran, juga tidak membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Maksudnya pada asalnya kena ikut imam. Tapi kalau makmum tertinggal daripada imam sehingga 4 rukun yang panjang, sempurna 4 rukun yang panjang, masih lagi tidak batal. Okey, boleh faham? Dia batal bila batal? Ketika imam masuk pada rukun yang kelima. Makmum tu masih lagi belum berniat mufaraqah. Ataupun belum qasad untuk berada pada rukun yang imam itu berada. Betul tak gitu? Baik. Yang 4 telah sempurnalah ia 4 yang sempurna daripada rukun yang panjang kerana ada keuzuran. Ia tidak membatalkan sembahyang. Walaupun pada asalnya makmum kena ikut imam. Tapi makmum ketinggalan daripada imam dengan 4 rukun yang panjang. 4 rukun yang panjang. Ia tidak membatalkan sembahyang makmum sehinggalah imam masuk pada rukun yang kelima. Okey, boleh faham? Wal aqwalu kal af'ali, dan perkataan seperti perbuatan. Dalam masalah ni perkataan seperti perbuatan. Maksudnya rukun qauli sama dengan rukun fi'li. Maksudnya makmum dak baca Fatihah lagi. Tok imam selesai dah baca Fatihah. Tok imam rakaat, tok imam i'tidal, tok imam sujud, duduk antara, cuma dalam masalah ni dak kira rukun pendek, dak kira. Tok imam habis dah baca Fatihah, makmum dak baca lagi Fatihah, tok imam rakaat. Okey, Fatihah, rakaat. Berapa dah? 2. Tok imam sujud pertama, 3. Tok imam sujud kedua. Okey, 4. Selama ni dak batal lagi sembahyang makmum. Makmum dak baca lagi Fatihah ni. Tapi ada keuzuran lah. Ada keuzuran. Ni dak batal lagi. Lagu mana ada keuzuran? Kita buat sebagai contoh. Ada keuzuran. Makmum tak boleh nak bangun kerana tepat benda orang bersesok-sesok. Makmum tak boleh nak bangun sebab dia orang bersesok-sesok. Faham? Sakok nak bangun, sakok. Okey, boleh faham? Nak bangun, sakok. Maka ketika tu dimaafkan, makmum tertinggal daripada imam sebanyak berapa rukun? 4 rukun yang panjang. Termasuklah kena kira juga benda rukun qauli. Itu maksud dia wal aqwalu kal af'ali, dan perkataan itu seperti perbuatan. Okey, contoh keuzuran. Ni nak contoh keuzuran. Kasyakkihi, seperti syaknya makmum. Syak pada bacaan. Syak di sini maksud dia syak pada bacaan. Okey, syak pada bacaan lagu mana? Ni kena kira, kena kuat kedua contoh. Tu imam telah rakaat, makmum belum lagi rakaat. Ataupun pada penghujung qiyam makmum, pada penghujung qiyam imam, makmum mari syak, aku baca ke tak lagi Fatihah? Baca ke tak lagi? Ketika makmum syak, baca ke tak lagi, sedangkan makmum belum lagi rakaat, soal imam rakaat dah ke tak rakaat lagi, tu nombor 2. Makmum belum lagi rakaat, tiba-tiba dia syak, dia baca tak lagi Fatihah, baca tak lagi Fatihah. Maka apa yang diwajibkan kepada makmum dia? Baca Fatihah. Kerana apabila kita syak buat ke tak, kira dia? Kira tak buat, baru kelam raya. Baik, kira tak buat. Maka makmum pun baca Fatihah. Ketika tu dimaafkan makmum tertinggal daripada imam sebanyak berapa rukun? Kalau kira 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang ni maksudnya untuk makmum sempat rakaat tersebut. Okey, boleh faham? Untuk makmum sempat rakaat tersebut. Tetapi kalau makmum imam naik kepada rukun yang keempat sekali pun, tidak batal lagi sembahyang makmum. Kita nak cerita batal ke tak ni? Faham tak tu? Ketika tu imam naik qiyam, adakah batal sembahyang makmum ketika tu? Tak. Bila batal sembahyang makmum? Ketika tu imam turun kepada rakaat, makmum masih lagi tidak niat mufaraqah ataupun tidak berniat mengikut imam. Pada rukun yang imam berada. Betul tak gitu?
Okey, makmum ketika mana? Dengar molek. Ketika Tok Imam sujud yang kedua, makmum belum lagi habis baca Fatihah. Tok Imam bangun daripada sujud yang kedua, makmum belum lagi habis baca Fatihah, sehinggalah Tok Imam talabbus. Tok Imam masuk kepada rukun yang berikutnya. Masuk kepada qiyam. Betul tak gitu? Okey, ketika tu makmum diberi dua pilihan. Antara niat mufaraqah untuk menghabiskan Fatihah dia ataupun mengikut imam. Kalau Tok Imam duduk dalam qiyam, makmum ikut dengan qasak. Ingat tak? Kalau Tok Imam duduk dalam tasyahud akhir, makmum ikut dengan perbuatan. Jelas tak? Okey, ketika Tok Imam duduk dalam qiyam, diwajibkan kepada makmum niat mufaraqah ataupun qasak mengikut imam dalam rukun imam berada. Faham? Boleh tak makmum nak rakaat ketika tu? Tak boleh. Boleh tak makmum nak i'tidal ketika tu? Tak boleh. Tiba-tiba makmum tak niat mufaraqah, dalam masa yang sama dia tidak qasak untuk berada pada rukun yang imam berada. Sehinggalah imam masuk kepada rukun yang kelima, yang selepas daripada itu, baru batas sembahyang makmum. Ingat tak gitu? Faham tak? Ada tak dalam kitab? So, kitab mana ada? Sebut. Kitab Masbuk Muwafiq ada sebut perkara tersebut. Okey je lah. Kasyakkihi seperti syaknya. Wal but'i fi ummil Qur'an. Dia asal kena baca ini. Kasyakkihi wal but'i fi ummil Qur'an. Wa zahmi wad ijabhatin wa nisyan. Wa zahmi wad ijabhatin wa nisyan. Wa niyyatul ma'mumi awwalan tajib walil imami ghaira jum'atin nudib. Okey, seperti syak jelas dah syak Tapi kalau syak dalam rakaat dah, makmum rakaat dah, baru syak baca kedua lagi Fatihah tadi, maka tu makmum kena tambah satu rakaat selepas daripada salam imam. Hal ni kita tak berbincang bab ni, sebab hal ni dia bukan termasuk dalam syarat mengikut imam ni. Hal ni termasuk dalam rukun sembahyang makmum itu sendiri. Okey, boleh faham? Hal ni kita nak kira, nak bincang berkenaan dengan masalah kalau makmum tertinggal dalam tempoh ni, dah batal, tinggal lebih daripada tempoh ni, batal sembahyang. Okey, boleh. Wal but'i fi ummil Quran, dan lambat pada membaca Al-Quran. Pada membaca ummil Quran, baca surah Al-Fatihah. Ummil Quran maksudnya surah Al-Fatihah. Makmum lambat baca surah Al-Fatihah. Lambat. Lambat ni adalah li'ajzin khalqi. Ingat tak? Bukan kerana waswas. Kerana lemah yang dinisbahkan kepada asal. Sekira orang yang melihat dia, orang yang melihat dia silap. Lemah, memang lemah, dia payah. Lambat. Baca-baca lambat. Maka dimaafkan kepada dia, dikira keuzuran. Okay, boleh faham tak? Jadi tak batal sembahyang dia, melainkan setelah imam selesai 4 rukun. Dicampur juga dengan rukun qawli. Dicampur juga dengan rukun qawli. Baik. Apabila tu imam rakaat, kalau masih lagi dia belum niat mufaraqah ataupun belum niat untuk bersama dengan imam dalam rukun yang imam berada, maka batal sembahyang dia. Jelas tak? Wa zahmi wad'i jabhatin, dan sibuk benda zaham makna benda kita kata penuh. Zaham, penuh, padat, ketat, sesak, bersesak-sesak. Wad'i jabhatin, meletakkan dahi. Siapa kata boleh nak letak dahi? Penuh. Jadi dia lambat turun. Jadi apabila lambat turun, tempat sujud saat ni tu penuh dengan orang dah. Penuh orang mayang. Dia nak sujud dia. Dia sebenarnya kalau gitu boleh. Ada dalam hadis, dalam riwayat menyebut sujud atas belakang orang je lah. Sujud atas belakang orang. Tapi dengan syarat mesti kena punggung lebih tinggi daripada kepala. Payah juga tu. Main kena orang yang latah. Sujud atas belakang dia, tak tangan pula. Latah tepi riuh. Caruk dalam bayang. Baik. Jadi ketika ada zahmah, bersesak-sesak. Tidak zahmah. Jeng. Tak kata jeng.
tengah jalan, ramai agak sibuk agak petang. Zahmah tu. Maka ia adalah satu keuzuran. Ia dikirakan dia satu keuzuran. Baik. Wanisyan dan terlupa juga kira satu keuzuran. Makmum terlupa nak baca Fatihah. Apabila dia ingat, maka wajib dia kena baca Fatihah sebelum daripada dia rakaat. Sebelum daripada dia rakaat, wajib dia kena baca Fatihah. Baik. Jadi maaf dia tertinggal daripada imam. Dan tidak batal sembahyang dia sehinggalah sempurna 4 rukun. Okey. Setengahnya kata waniyatul ma'mumi awwalan tajib walil imami ghaira jum'atin nudib. Niat menjadi makmum adalah wajib awalan pada permulaan sembahyang. Jadi kita kena niat menjadi makmum dalam takbiratul ihram. Ketika kita nak ikut imam, mesti kita kena niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Walil imami nudib ghaira jum'ah, dan bagi imam disunatkan dia akan niat menjadi imam. Dia imam tak wajib niat jadi imam. Kalau niat imam tak niat jadi imam sekalipun sembahyang dia sah. Makmum kalau nak ikat sembahyang dia dengan sembahyang imam, mesti dia kena niat jadi makmum. Aku jadi makmum, aku sembahyang berjemaah, aku ikut imam. Kira-kira lah bagaimana cara niat. Katanya ghaira jum'ah, selain daripada Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib imam berniat menjadi imam. Manakala sembahyang yang lain tidak wajib imam berniat menjadi imam. Cuma imam yang ingin mendapat fadilat berjamaah, mesti dia kena berniat menjadi imam. Kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka tidak dapat fadilat berjamaah. Okey. Faham? Cuma di sana ada lagi sembahyang-sembahyang yang wajib imam berniat menjadi imam. Yang pertamanya, sembahyang Jumaat ada sebut dah. Yang keduanya adalah sembahyang mu'adah. Ketika orang yang nak mengulangi sembahyang saat itu, ketika orang yang nak mengulangi sembahyang, dia nak jadi imam. Dia dilantik menjadi imam. Maka wajib dia kena niat berjamaah. Kerana sembahyang mu'adah mesti dilakukan secara berjamaah. Begitu juga sembahyang jamak takdim kerana hujang. Sembahyang jamak takdim kerana hujang. Dia pada asalnya tidak boleh buat jamak. Mesti kena buat setiap sembahyang dalam waktu dia. Tetapi secara kebetulan sembahyang zuhur dilakukan secara berjemaah di masjid. Ahli jemaah di masjid itu mari daripada tempat yang jauh daripada masjid, menyebabkan kesusahan kepada dia kalau sekiranya mari pulak karang sebab hujang, maka boleh dia buat jamak. Tapi mesti kena lakukan secara berjamaah. Maka wajib imam berniat berjamaah dalam sembahyang jamak takdim. Berjemaah tu yang diwajibkan iaitu sembahyang asar kat ni. Faham? Berapa dah? 2. 3. Yang keempatnya, sembahyang seorang yang nazar untuk dilakukan secara berjamaah. Tiba-tiba orang suruh dia menjadi imam. Maka wajib dia kena niat menjadi imam dalam takbiratul ihram. Agar sembahyang dia jatuh berjamaah start daripada awal sampai ke akhir. Oleh kerana hak yang selain daripada sembahyang Jumaat dikirakan wajib yang baru. Dikirakan kewajipan yang baru. Maka sebab itulah pengarang kita sebut sembahyang Jumaat sahaja. Okey, boleh faham? Tidak sebut pun sembahyang-sembahyang yang lain. Babu salatil musafir. Bab pada menyatakan sembahyang orang yang bermusafir. Kita di sana ada orang yang bermukim dan kita di sana ada orang yang bermusafir. Kita di sana ada orang yang bermukim, kita di sana ada orang yang bermusafir. Kita ni bermusafir ke bermukim? Kita bermukim, kita bukan bermusafir. Orang yang bermusafir
diberi kepada dia rukhsah kelonggaran yang tidak diberikan kepada orang yang bermukim. Antara kelonggaran yang diberikan kepada orang yang bermusafir adalah qasar sembahyang, jamak sembahyang. Atau rukhsah yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bermusafir. Katanya rukhisa qasru arba'in fardin ada wa fa'itin fi safarin in qasada. Maksudnya diberi keringanan. Rukhsah diberi rukhsah, diberi kelonggaran, diberi keringanan. Syarak memberi keringanan kepada orang yang bermusafir. Diberi keringanan oleh syarak kepada orang yang bermusafir qasru arba'in. Mengqasarkan 4 rakaat. Maksudnya qasru arba'in ay qasru salatin ruba'iyah. Qasar sembahyang yang dinisbahkan kepada 4 rakaat. Sembahyang yang dinisbahkan kepada 4 rakaat diberi rukhsah, diberi kelonggaran untuk qasarkan dia. Qasar buat berapa rakaat? Buat 2 rakaat. Arba'in hak yang fardin, yang fardu. Kalau 4 rakaat hak yang sunat, tidak disunatkan qasar. Tidak diberi kelonggaran untuk qasar. Sembahyang sunat duha, boleh kita buat 2 rakaat, boleh buat 4 rakaat. Dia nak buat 4 rakaat tapi niat qasar buat 2 rakaat dah. Aku orang musafir, tak boleh. Sembahyang sunat qabliyah ada 4 rakaat. Baik. Sama juga sembahyang sunat ba'diyah ada 4 rakaat. Dia pakai buat 2 rakaat tapi itu maksudnya nak qasar 4 rakaat buat 2 rakaat. Kalau buat 2 rakaat saja tak ada masalah, tapi qasar 4 rakaat buat 2 rakaat itu tak boleh. Saja aku sembahyang sunat qabliyah qasar 2 rakaat kerana Allah Taala. Maksudnya asal 4 rakaat nak buat 2 rakaat untuk qasar, tak boleh. Sebab dia sembahyang sunat. Mesti sembahyang dia sembahyang fardu. Ataupun dia bernazar tak? Kita baca tadi nazar. Ni fardu 5 waktu Dia nazar. Wajib atas aku sembahyang 4 rakaat. Wajib atas aku sembahyang 4 rakaat kalau ayah aku bagi buk aku. Kata Izzat. Ini Februari lama dah. Laut ni. Lepas tu nazar. Kalau ayah aku Februari aku, wajib atas aku sembahyang 4 rakaat. Okey, tiba-tiba ayah wi Februari ke dia. Anak kesayangan kan? Februari. Baik. Lepas daripada tu, Zat pergi musafir. Zat pun kata, kena sembahyang dah 4 rakaat, apa aku nazar. Saja aku sembahyang nazar sebanyak 2 rakaat kerana aku qasar. Boleh tak gitu? Tak boleh. Mesti kena buat 4 rakaat. Jelas tak? Yang boleh qasar adalah sembahyang 4 rakaat hak fardu, 5 waktu. Zuhur, asar, lepas tu isyak. Ada asalnya adain. Maksudnya muaddah yang ditunaikan. Ada dengan makna muaddah yang ditunaikan. Maksudnya yang dilaku secara tunai. Adapun hak yang dilakukan secara qada tidak boleh dia qasar melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isyak. Hak yang kita nak buat secara tunai di ketika kita bermusafir boleh kita qasar. Tetapi kalau sembahyang tu, sembahyang zuhur, asar, isyak, hak yang kita telah tertinggal, wajib kita kena qada. Adakah boleh kita nak qasarkan sembahyang tersebut ketika kita bermusafir? Maka kata ulama kena tengok. Kalau sembahyang itu luput ketika kita bermusafir dan kita nak qada juga ketika kita bermusafir, maka boleh kita qasarkan sembahyang tersebut. Faham? Kita duduk atas kereta. Kita tubik daripada rumah lepas daripada zuhur dah. Lepas daripada zuhur dalam pukul 3, bayang dah zuhur rumah pukul 3. Kaki sembahyang asar nak berhenti di mana-mana. Kita pun tidur. Lepas daripada tidur,
Siapa di RNR, kawan-kawan kita, pakat tunggu sembahyang, gerak kita tak bangun. Allah mampu terus kalau buat tidur kok. Dak akak nak gerak, tak bangun. Ming. Dak akak nak gerak, tak bangun. Okey. Jadi sedar-sedar lepas daripada maghrib. Jadi sembahyang asar yang tertinggal kerana tertidur saat itu dalam bermusafir. Lepas tu dia nak qada sembahyang asar saat itu dalam waktu maghrib. Dia nak qada juga dalam waktu dia bermusafir. Maka boleh dia qada secara qasar. Kita boleh faham. Tapi kalau hak yang tinggal kapung, jadi pagi tadi tu, lewat bangun, dia akan nak gerak, pukul 7.30 baru bangun. Lepas tu dalam pukul 10, dia nak bermusafir. Lepas tu masuk Zuhur kat gil, lepas main Zuhur, subuh tak jadi, subuh tak ada qasar. Kita buat contoh, Zuhur. Allah. Dah lah subuh payah nak bangun, Zuhur dah tidur pun payah nak bangun kau. Tidur pukul 12, bangun-bangun, nu asar. Allah dah agak sungguh lah. Nak kata gemuk, ada orang gemuk yang gagah bangun. Sebab dia. Baik. Sebab ada nikah, kena bini ke buat ni. Jadi, dia tinggal sembahyang Zuhur. Lepas tu dia pun bermusafir. Lepas daripada dak sembahyang Zuhur, lepas Zuhur, lepas masuk waktu asar, dia bermusafir. Ataupun musafir lepas daripada maghrib. Jadi sembahyang Zuhur yang ditinggal ketika duduk kampung. Dia nak qada ketika dia bermusafir. Mesti dia kena qada sebanyak berapa rakaat? 4. Tak boleh dia qada 2 rakaat. Sama juga dengan sembahyang asar yang ditinggal ketika bermusafir. Ketika dia bermusafir, dia tinggal sembahyang asar. Lepas tu nak qada apabila sampai di rumah lagi. Boleh tak dia nak qada sembahyang tersebut? Tak boleh. Okey. Sama juga wafaitin fi safari. Atas pada adat. Diberi rukhsah qasa 4 rakaat fardu hak yang faid, yang luput fi safarin pada ketika bermusafir. Tapi dengan syarat dia kena qada pada ketika bermusafir juga. Jelas tak? Tapi dia diberi rukhsah pun in qasadah. Jika qasadlah ia. Alif pada qasadah, alif lil itlaq. Jika dia qasad, maksud dia qasad, dia berniat. Qasad ni maksud dia berniat. Berniat menuju suatu destinasi yang maklum. Okey, boleh faham? Kalau dia tidak berniat menuju suatu destinasi yang maklum, dia ikut kaki nak pergi mana, maka tidak boleh dia qasar sembahyang. Okey, boleh faham? Orang yang bermusafir tidak ada apa-apa tujuan, nak tahu nak pergi mana. Dia apa nak pergi takut mana Zat, pulang putu berapa kali bunyi lapu tak kata tahu sedih balik rumah nak marah ayah suruh belanja. Bawa motor biar sedih yang bawa diri. Tak pergi mana tahu, tak pergi mana. Tiba-tiba sampai di India dulu. Contoh. Sampai di India. Motor. Baru sedar. Aku sampai di India dah. Jauh daripada India dengan ke Mesir. Jauh. Perjalanan tu tak boleh qasar sembahyang. Sebab dia tidak ada dia qasar kepada hala tuju. Dia bawa ikut je nak pergi. Tapi kalau nak balik lagi, balik mula, balik kampung. Balik kampung lagi boleh jamak qasar. Sebab dia ada qasar dah untuk balik kampung mula. Balik kampung sesak pula. Ada apa tu? Dah sesakkan, kita ada qasar untuk sesak. Tak, tapi boleh, tak ada masalah. Nak balik kampung, dia sampai Afrika pula. Allah sudahlah Zat kata. Tapi suka kat Zat pergi India dengan Afrika Zat. Sebab Zat macam artis Hasan ni. Boleh comel kali. Gitu. Kena tak? Jika qasar ia 16 farsakhan dhahaba. 16 farsakh. 16 farsakh ni dia lebih kurang dalam 82 km. Dia sebenarnya dalam 16 farsakh
ulama kita berbeza pandangan dalam menentukan berapakah nisbah kilometer 16 fasah ni. Kalau nisbah kilometer tu berapa kilometer. Ada pandangan yang mengatakan 80, 82, 89, 87, 90, ada belaka. Cuma banyak kitab menyebut sebanyak 82 kilometer. Jadi apabila perjalanan dia kepada ataupun dia nak pergi kepada suatu tempat, suatu destinasi yang jarak daripada kampung dia kepada tempat tersebut 82 km ke atas, maka bermakna perjalanan itu boleh dia qasar sembahyang. Faham tak? Kalau daripada Lokor daripada Bukit Kijang bawa nak pergi Mesrema, tu tak boleh qasar sembahyang tak? Boleh qasar sembahyang tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dah cukup 2 marhalah. Zat kata cukup 2 marhalah. Mesrema. Cuma kena lalu kat ni. Lalu kau naik kau benda cukar, turun masuk kat Lebuh Raya, bosi tubik kau pakai, kau naik kau ni. Cukup 2 marhalah. Zat kata lebih daripada 2 marhalah. Nak pergi Mesrema lalu kat mana kau ni? Naik ke cukar. Bau tubik kat Lebuh Raya kat tu. Mau turun pergi ke benda pakai tu. Lepas tu pusing pula. Ataupun turun kat dung, naik pula kat pakai kat tu. Sampai Mesrema. Zat kata 2 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah. Jadi boleh tak qasar sembahyang? Tak boleh juga. Sebab benda kerja bodoh panggil. Nak pergi kat tu dia pusing kau jauh. Faham? Kerja bodoh tu panggil sia-sia. Dia tujuan benda pun dia tu. Saja nak qasar sembahyang. Tak boleh. Maksudnya ketika ada satu destinasi yang ada jalan dekat dan ada jalan jauh. Jalan dekat dah sampai 2 marhalah. Sini ke Mesrema berapa kilometer? 10 kilometer je. Betul tak? Tak apa tak? Tahu? Tak apa lah. Dia kurang 10 kilometer tak? 10 kilometer? Kita ke masjid berapa kilometer? 6. Lebih kurang 10 km lah. Tak apa. Biar lebih kurang 10 km. Okey. Lebih kurang je. Tak apa pun. Tiba-tiba je pergi pusing sampai ke 100 km. Tak ada tujuan benda. Orang kata bengong gitu buat kerja. Maka tak boleh dia qasar sembahyang. Sebab buat benda tak faedah. Faham lagi? Sama. Rumah dia tu 8 langkah je nak sampai masjid. Tapi dia nak sampai rumah dia 3 jam. Sebab dia nak pusing nak balik rumah dia tu pusing kat ni. Pun masuk waktu. Jauh rumah saya. Turun masjid tu 2 jam. Dan mana? Saya lalu jalan jauh. Jalan dekat pun dah jakoh je. Mental orang lagu ni. Abang tak boleh. Faham? Jadi nang farsakh zahaban. Zahaban ni maksudnya pergi. Maksudnya 82 km saja itu pergi saja. Tak capur pergi balik. Kalau capur pergi balik 82 km nak pergi kejap je. Nak pergi kejap je tak mau berhenti pun. Nak pergi Kuatang, nak jumpa dengan Amir je bunyi kata Amir duduk Kuatang lah ni. Nak jumpa dengan Amir, tengok muka Amir. Lama nak tengok muka Amir, rindu Amir. Tengok muka beres balik lah. Kejap je. Tak berhenti-berhenti pun. Kereta tak berhenti pun tengok Amir tepi jalan beres, jumpa dah. Beres dah. Puas hati dah, jumpa mu meh. Aku tujuan nak jumpa mu je. Nak senyum-senyum kamu je, nak sedekah kamu senyum. Okey, punya balik. Memang kalau perjalanan pergi balik saat itu cukup 2 marhalah. Tapi kalau pergi saja dah cukup 2 marhalah sebagai contoh. Kan? Maka tak boleh qasar sembahyang. Faham tak kita? Okey, kita daripada sini ke Dungu dah cukup 2 marhalah tak? Kita ke Dungu dah cukup 2 marhalah. Tapi Zat nak pergi Dungu saat ni tu nak bayar piti orang je. Pergi bayar piti balik lalu. Bayar piti dah apa minit. Baru pergi. Faham? Orang tu nak salang, dah salang. Musim kau pergi. Jauh pula. Kalau gitu piti. Kawan tu ambil gitu. Takutlah ke kan? Tengok. Mau balik sini lalu. Memang cukup orang lah perjalanan tau. Pergi balik. Tapi tak kira gitu. Dia kena kira pergi saja. Faham? Maksudnya pergi saja cukup 2 marhalah. Barulah boleh
qasar sembahyang. Kalau pergi balik walaupun tak berhenti pun sana, baru patut cukup 2 marhalah, tak boleh qasar sembahyang. Itu maksud 16 farsakhan dhahabah. 16 farsakh dhahab pergi sahaja. Fi safaril mubahi. Pada perjalanan yang diharuskan. Jangan perjalanan yang diharamkan. Perjalanan yang diharamkan, iaitu perjalanan maksiat, tidak boleh dia qasar. Melainkan kalau maksiat berlaku dalam perjalanan, itu masalah lain. Tetap boleh qasar. Si fulan ni, si fulan. Okey. Dia dia nak pergi ke Kuatang. Si fulan ni nak pergi Kuatang adalah tujuan untuk belajar. Tujuan untuk pergi majlis daurah. Tujuan untuk jadi tu imam. Tujuan untuk ngajar jemputan kuliah. Tujuan untuk balik kampung. Nak pergi ziarah mak. Sebagai contoh. Baik. Okey, tujuan molek lah. Bukan tujuan maksiat. Tiba-tiba, tengah-tengah dia jalan, dia tengok orang seksi. Allah, seksinya. Dia tengok. Padahal yang wajib dia kena benda, jaga pandangan mata. Allah, seksinya. Dia tengok. Astagfirullah, astagfirullah, dosanya aku. Hati gelak dah, tengok pula orang puang. Allah, astagfirullah, dosanya aku. Istighfar mula. Sebab orang nak suruh dia jadi imam kan? Istighfar mula je. Sebab dia kata kalau aku istighfar, aku tengok kekal dosa kecil, maka jadi fasik. Imam fasik, makruh. Astagfirullah. Okey. Saat ni dia buat dosa. Ketika bermusafir. Adakah ia menghalang untuk dia qasar sembahyang? Tidak. Kerana dosa yang berlaku dalam permusafiran, ia berbeza dengan permusafiran kerana nak melakukan dosa. Permusafiran kerana ingin melakukan dosa, dia termasuk permusafiran yang haram. Permusafiran yang maksiat. Tidak boleh dia qasar sembahyang dalam permusafiran tersebut. Hatta abah. Abah makna benda mak? Ma'ab, tempat kembali. Hatta abah, sehingga kembali ia, raja'ah, sehingga kembali. Kembali kepada kampung dia. Maksudnya, selama mana dia tak sampai kampung dia, selama itulah dia dinamakan orang bermusafir, boleh dia jamak qasar dalam permusafiran tersebut. Boleh sampai kampung dia, boleh tak? Nak jamak qasar? Tak boleh dah dia nak jamak qasar apabila sampai kampung dia. Baik. Seterusnya, wa syartuhun niyyatu fil ihrami. Dan syaratnya. Syarat qasar dia ada syarat-syarat dia. Syarat qasar adalah an-niyyatu fil ihrami. Niat di dalam takbiratul ihram. Syarat qasar mesti niat dalam takbiratul al-ihram. Dia berbeza dengan syarat jamak. Orang yang nak qasar mesti dia kena niat dalam takbiratul ihram. Sama ada niat qasar ataupun niat sembahyang 2 rakaat. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat. Okey, qasar dah tu. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat, qasar dah tu. Okey, itu yang pertama. Ataupun aku sembahyang zuhur secara qasar pun boleh. Kalau niat 2 rakaat, qasar. Ataupun dia niat qasar pun tak apa, niat 2 rakaat pun tak apa. Boleh. Dia niat belaka. Sama ada niat qasar ataupun niat 2 rakaat. Dalam takbiratul ihram. Kalau dia ingat niat qasar dalam takbiratul ihram, boleh tak dia qasar? Tak boleh. Sebab tempat niat qasar adalah dalam takbiratul ihram. Wa tarku ma khalafa fid dawam. Dan syarat dia mesti kena tinggal. Kena tinggal barang yang menyalahi lah ia fid dawam, maksud mendapat fid dawam pada dawam berkekalang solat, maksudnya sepanjang solat dia.
kena tinggal barang yang menyalahi. Maksud dia tidak melakukan perkara yang menyalahi. Perkara yang merosakkan qasa. Perkara yang memunuhkan qasa, perkara yang menafikan qasa. Lagu mana perkara yang menafikan qasa? Yang pertamanya niat melakukan tamam. Tengah-tengah sembahyang, dia niat melakukan tamam, maka mesti kena buat tamam. Tamam ni kena buat 4 rakaat. Ataupun dia mengikut, okey dia ikut. Dia ikut orang yang sembahyang tamam, maka mesti kena buat tamam sebab dia telah menyalahi qasa sembahyang, menyalahi tata cara qasa sembahyang, syarat qasa sembahyang. Antara syarat qasa sembahyang adalah mesti kena berniat qasa dan tidak boleh berniat tamam walaupun dalam tengah-tengah sembahyang. Okey, boleh faham? Sama juga tidak boleh dia mengikut orang yang sembahyang tamam. Kalau dia ikut orang sembahyang 4 rakaat, walaupun dia niat 2 rakaat, mesti kena buat 4 rakaat. Katanya wajaza an yajma'a bainal asraini fi waqti ihdathaini kal isha'aini. Biasanya wajaza an yajma'a bainal asrain fi waqti ihdathaini kal isha'ain. Baca gitu asalnya. Baca syair gitulah. Kalau kita baca hak yang baris bersebenar, wajaza dan harus an yajma'a, bahawa membuat jamaklah ia bainal asraini, di antara 2 asar. Maksud 2 asar zuhur dan asar. Boleh buat jamak sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Fi waqti ihdathaini, pada waktu salah satu daripada 2 ini. Dia nak buat jamak dalam waktu zuhur pun apa, dalam waktu asar pun apa. Kalau jamak dalam waktu zuhur nama dia jamak taqdim, jamak dalam waktu asar nama dia jamak takhir. Kal isya'ain, seperti 2 isyak. Maksud 2 isyak maghrib dan isyak. Sebagaimana maghrib dan isyak boleh buat jamak, sama juga zuhur dan asar boleh buat jamak. Boleh buat jamak dalam waktu maghrib, nama dia jamak taqdim. Boleh buat jamak dalam waktu isyak, nama dia jamak takhir. Baik. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Kita nak jawab soalan sekejap kalau ada lah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Kita tengok soalan sekejap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Soalannya, Ustaz, adakah boleh diqasarkan solat fardu qada ketika bermusafir? Jadi kita cerita dah masalah qasa sembahyang yang fardu yang kita kena qada. Sembahyang fardu yang kita nak buat ataupun fardu yang kita nak qada, kalau kita buat ketika kita bermusafir, okey, boleh faham? Dan tertinggal juga ketika kita bermusafir, maka boleh kita qasa. Tetapi kalau sembahyang tu tertinggal ketika kita bermukim dan kita nak buat ketika kita bermusafir, tak boleh qasa. Sama juga sembahyang yang tertinggal ketika kita bermusafir tapi kita nak buat ketika kita bermukim, tidak boleh qasa. Jadi sembahyang qada boleh qasa apabila cukup 2 syarat. Syarat yang pertama, sembahyang itu tertinggal ketika kita bermusafir dan ingin dilakukan juga pada ketika bermusafir. Barulah kita boleh qasa sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Ustaz, adakah boleh qasa perjalanan untuk menonton perlawanan bola sepak? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, antara syarat harus qasa adalah perjalanan yang harus. Perjalanan yang harus. Pada asalnya melihat bola adalah harus. Pada asalnya tengok bola adalah harus. Tetapi kalau di sana ada maksiat, contoh pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasan yang dilarang oleh syarak. Sebagai contoh, baloh, gocoh, bakobah. Tahu tak ada pernah bakobah? Dulu Terengganu, Lawa Kelantan pernah bakobah dulu. Bah terus, bakobah. Ataupun judi dan maksiat-maksiat yang lain, pertaruhan dan seumpamanya, maka jelas tidak boleh qasa sembahyang untuk permusafiran tersebut. Kerana tujuan untuk melakukan maksiat. Okey, boleh faham? Tapi kalau tujuan nak tengok bola, tapi berlaku maksiat. Aku tak ambil aurat-aurat, aku tak ambil tengok.
Dan sebab orang hak yang main bola tu pakat tutup aurat belaka, sebagai contoh. Ataupun tak ada orang puang hak yang seksi-seksi. Aku bukan nak pergi tengok tujuan nak pergi tengok orang puang, aku tu bukan nak pergi balau, tujuan bukan nak pergi judi. Cuma kalau tiba-tiba ada perkara tersebut, maka tu dipanggil maksiat yang berlaku ketika dia berjalan. Hak tu masalah lain. Tapi kalau tujuan untuk pergi judi, tujuan untuk tengok orang puang, tujuan nak pergi balau, siap dah. Siap bawa dah siap bawa nak balau dah alat-alat maka hal tu jelas tidak boleh qasar sembahyang. Jadi kena tengok. Semata-mata tengok bola boleh qasar sembahyang. Tapi sebaik-baiknya buat secara jamak, kerana dalam masalah tengok bola ni banyak juga benda-benda hak yang salah di sisi agama. Dalam bab tengok bola ni banyak perkara hak yang salah di sisi agama. Bukan salah main bola, bukan salah berlawan bola dah. Maksudnya banyak perkara hak yang meruntuhkan akhlak yang tidak diakui oleh orang Islam. Balah. Baik. Tak semayang lah. Pemain bola sendiri pun ada nak semayang, letih sangat main bola. Ana cakap ni bukan kita cakap ikut kita cakap mengikut maklumat yang disampaikan oleh pemain bola sendiri kepada kita. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang itu menetap di Selangor, tapi dia beli rumah di Pahang, yang mana rumah itu dia berniat menetap di situ suatu hari nanti yang belum diketahui bila, adakah dia boleh jamak qasar ketika dia bermusafir ke rumah yang dibeli itu? Okey, sekarang ni katakanlah dia duduk di Selangor. Dia menetap di Selangor, maksudnya dia bermukim di Selangor. Kerana dia bekerja di sana. Tapi kampung dia di Pahang. Dan rumah dia di Pahang pun ada dah, dia beli dah. Habis kerja kat gini nak balik ke Pahang Jadi bermakna tempat mustautin dia adalah Pahang. Manakala di Selangor adalah tempat dia bermukim. Daripada Selangor kepada Pahang dalam perjalanan boleh dia jamak qasar. Tapi siapa je di rumah dia tak boleh dia jamak qasar. Sebab apa siapa di rumah dia ketika tu dia tidak lagi dinamakan sebagai orang bermusafir. Sebab itu adalah tempat dia bermustautin. Sama juga dia daripada Pahang nak balik ke Selangor, dalam perjalanan boleh dia jamak qasar. Tapi apabila sampai di kampung dia di Selangor tu, tak boleh dia nak jamak qasar kerana di situ adalah tempat dia bermukim. Melainkan kalau dia hanya qasar untuk berada di situ, dia di bawah 4 hari. Tak sampai 4 hari, maka ketika tu baru boleh dia jamak qasar di Selangor. Selangor tu tempat dia bermukim, manakala di Pahang adalah tempat dia bermustautin. Kerana dia beli rumah di situ, sebenarnya nak duduk situ. Cuma oleh kerana terhalang, kerana pekerjaan dia, kerana pembelajaran dia, maka dia duduk di Selangor sementara. Apabila tak ada dah pekerjaan dia habis dah, dia akan balik. Faham? Begitu orang beli rumah di satu tempat, dia nak duduk situ. Memang dia nak duduk situ, sampai ke mati nak duduk situ. Cuma apa dah duduk gila ni? Sebab dia kerja. Kalau kerja, akan balik duduk kampung dah. Dia duduk tunggu lagi. Tak gitu. Wallahu a'lam. Seorang yang cacat pada bacaan, cacat asal kejadang lagi, maka dia jadi imam, padahal ada orang lain yang lebih pandai dan bacaan lebih elok, tapi biasa datang lewat. Apakah hukum dia jadi imam? Adakah boleh ikut orang yang datang lewat, datang liwat, bukan liwat, baca dengan lewat. Datang lewat tadi dia lebih pandai dan lebih elok bacaan pada solat, pada imam cacat bacaan itu. Okey. Dia cacat bacaan, berarti cacat bacaan dia ada dua. Cacat bacaan yang tidak merosakkan Fatihah, cacat bacaan yang merosakkan Fatihah. Cacat bacaan yang tidak merosakkan Fatihah maksudnya dia sebut saat itu betul dah makhraj dia, sifat dia, cuma tidak sempurna. Okey, dia sebut betul dah, tapi dia tak sempurna. Maka tu masih lagi betul, bacaan dia masih lagi sah. Tetapi kalau hak yang sampai ke punah bacaan, atau sembahyang dia tidak sah. Melainkan kalau sekiranya dia belajar dah, dia berlatih dah, baik. Tapi tidak mampu juga untuk buat, maka dimaafkan untuk dia. Cuma dia saat itu dikategorikan sebagai ummi. Orang ummi tidak boleh menjadi imam kepada qari. Orang yang pandai tak boleh jadi imam. Jadi makmum kepada orang yang pandai qari tidak boleh menjadi makmum kepada ummi. Tidak boleh.
Tapi sama-sama ummi, kalau kesalahan yang sama, tak ada masalah. Dan dia sebut ha dah dia tak pandai nak sebut, dia akan awak. Bismillahirrahmanirrahim, kita him, dia tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, him. Allah dia akan ajar dah. 4 kali dah menitik air mata dia. Sebagai contoh. Okey. Makmum kat belakang betul. Maka makmum saat itu tidak boleh ikut dia. Tak sah sembahyang. Dia sembahyang sah sebab dia tidak mampu dah untuk ubah. Makmum saat itu orang yang pandai tidak sah jadi makmum kepada dia. Tapi kalau sama-sama puak dia tak ada masalah. Puak-puak ar-rahim dah ke. Kita kata makmum ar-rahim tu imam ar-rahim. Orang kata ar-rahim. Ar-rahim. Dia ar-rahim. Kuat agak ganung. Tak akan awak. Tak boleh awak. Allah, susahnya. Tok Imam, makmum habis. Tok Bilal, Tok Imam, makmum subuh. Suti masjid gitu belaka. Tak tahu lah warna orang lidah situ. Sebagai contoh. Orang situ lidah warna tak tahu. Okey, ketika tu boleh ikut di antara satu sama lain. Sebab saya ummi belaka. Qari tidak boleh ikut ummi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada 2 buah rumah di Kuala Terengganu dan di Jetih. Besuk. Bolehkah kami jamak dan qasar salat di rumah kami di Besuk setiap bila kali kami balik ke sana? Jadi dia gini. Dia kena tengok mana tempat dia bermukim dan mana tempat dia bermustautin. Mana tempat dia bermukim dan mana tempat dia bermustautin. Tempat dia bermustautin, siapa je tempat tersebut, tak boleh dah dia qasar sembahyang. Manakala tempat dia bermukim, kita ada 2 rumah, dia salah satu daripada 2, kita tak ada. Kita kalau ada 2 rumah sekalipun, kita ada salah satu daripada 2 rumah tersebut yang kita akan mendiami di situ untuk tidak berpindah. Betul tak gitu? Orang-orang kaya boleh dikatakan setiap daerah ada rumah dia. Boleh dikatakan dia setiap daerah. Kalau dalam kitab dikatakan orang bini pak. Ada kitab dia contoh kita orang nikah pak. Okey, rumah bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Dia ada salah satu daripada rumah tersebut yang dia bermustautin. Hak yang lain adalah dia hanya bermukim sahaja. Kalau di tempat hak yang dia bermustautin, maka tidak boleh dia jamak qasar ketika dia sampai tempat tersebut. Tapi kalau tempat dia bermukim, maka tidak boleh dia jamak qasar kalau dia nak duduk di situ lebih daripada ataupun cukup 4 hari ke atas. Ataupun kalau dia tidak qasar berapa hari, tak boleh juga dia qasar jamak di tempat tersebut. Hanya pada perjalanan sahaja. Wallahu a'lam. Sembahyang jenazah. Oh, jauh Okey, sembahyang jenazah betul lah. Cakap bab mengikut imam dah tak diang. Sembahyang jenazah wajib tak tu imam niat ikut imam? Tak wajib. Makmum je wajib niat menjadi makmum. Sembahyang jenazah dah wajib tu imam niat jadi imam. Cuma nak dapat fadilat berjemaah kena niat jadi imam. Okey, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang nak bermusafir balik kampung lepas Zuhur. Tapi dari pagi dia turun ke rumah ke tempat kerja dengan niat nak balik terus lepas kerja. Dia solat jamak qasar di tempat kerja. Tapi masalahnya masa on the way nak balik kena nitas mula mungkin rumah. Tak ada jalan lain. Bagaimana solat jamak tadi Ustaz? Adakah terputusnya safar ketika nitah mukimnya? Dia gini. Dia apabila seorang saat itu, dia telah berniat untuk pergi kepada suatu tempat yang jauh. Dia nak bermusafir kepada tempat yang jauh. Apabila dia keluar daripada kampung dia, maka dikirakan dia sebagai orang yang bermusafir. Ketika dia orang bermusafir, maka boleh dia jamak. Boleh dia qasar. Sebab dia niat untuk pergi kepada satu tempat yang jauh. Lepas daripada tu dia jamak qasar dah, tiba-tiba dia lepas dia selesai dah, dia pun nak bertolak, tiba lalu kat kampung dia. Okey, tak ada masalah. Sebab masa dia jamak qasar saat itu, dia ketika dia berada dalam bermusafir. Maka tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini dulu lah untuk hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bermukim dalam istilah solat Jumaat adakah bermustautin? Di dalam masalah sembahyang Jumaat, orang yang dikira 40 adalah orang bermustautin. Orang bermukim tidak dikira. Dia bermukim ni maksudnya dia tinggal di suatu tempat, dia tinggal di suatu tempat yang mana dia tinggal hanya berbentuk sementara. Walaupun setahun, walaupun 10 tahun, hanya berbentuk sementara, tu dipanggil dia bermukim. Baik. Mustautin ni dia duduk di tempat tersebut dan qasad dia tak mau beralih daripada tempat tersebut. Maka itu bermustautin. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam.